السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة مصطفى سيدي الأنام ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشرفه خيره ووالديه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله وله الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واشرب علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Hai anakku, dan jika engkau mengaji pada ilmu 100 tahun dan menghimpunkan kitab 1000 buah, niscaya tiada engkau mensediakan dan mustahakkan bagi rahmat Allah Ta'ala melainkan dengan amal. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat dan para pecinta ilmu yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan limpah kurnia dan juga curahan rahmatnya, dapat lagi kita meneruskan pengajian kitab Ayyuhal Walad, yaitu edisi kitab Turath atau bagi kitab tradisional, kitab lama atau kitab tua, atau juga bagi kitab kuning. Jadi bila kita sebut kitab tua ni, ya bahasa dia pun tua lah juga kan. Baik, tak apalah. Jadi kita belajar bahasa untuk tua kan. Jadi pertama kali kita mengucapkan terima kasih kepada Tuan Imam Pengurusi Masjid dan juga AJK Masjid kerana menjemput kembali kan, agar kita sambung kembali pengajian kita yang tertunda beberapa bulan kan, sebagaimana sudah maklum kita ditandai ujian dan juga dugaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi COVID-19 kan. Jadi itu adalah merupakan satu bentuk ujian ataupun merupakan satu bentuk nikmat atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu tidak memandang negatif, maka dia nampak itu adalah musibah. Tapi kalau kita memandang ke arah positif, itu adalah satu rahmat dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan buat hadirin sekalian, kita sambung pada muka surat 4, yaitu di atas kali kan baris pertama, dan yaitu daripada nasihat dan juga wasiat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada anak muridnya secara khusus dan juga kepada kita sekaliannya secara umum. Baik, cuba tengok disebut. Katanya, hai anakku, dan jika engkau mengaji pada ilmu, ini jika engkau belajar ilmu 100 tahun. Jadi Imam Ghazali dia kata 100 tahun, satu jangka masa yang panjang kan. Ada siapa di antara kita yang kaji sampai 100 tahun? Tak ada kaki yang mengaji sampai 100 tahun. Tak ada kaki sebab umur kita tak sampai 100 tahun lagi kan. Bermakna kalau setakat kita mengaji setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak ada apa. Dia nak beritahu kita, kalau setakat kita mengaji 4 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun, atau banyak sikit, 30 tahun, ataupun 40 tahun dia mengaji, tak ada apa. Tak ada apa lah. Kalau nanti disebabkan dengan yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini 100 tahun, satu jangka masa yang agak lama. Jadi dia kata apa? Dia kata, hai anakku, jika engkau mengaji, jadi jika engkau belajar pada ilmu 100 tahun dan engkau himpunkan kitab 1000 buah, mengaji 100 tahun, jangka masa yang agak panjang. Lepas tu kita himpunkan kitab-kitab 1000 buah kitab. Jadi galeri satu perpustakaan peribadi di rumah kita. Dan kita himpun kitab-kitab. Kita orang tak kira lah sama ada kitab-kitab yang kita himpun tu kitab yang kita hafal, kita menulis, kita mengarang, ataupun kita orang lain, kita himpun saja, letak di roh-roh saja.
tapi kita tak baca dan juga kita tidak amalkan dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Apa akan jadi? Nanti ada kata nescaya ni maksudnya tentulah, pastilah, kan, tiada engkau mensediakan dan mustahakan bagi rahmat Allah Ta'ala. Jadi bahasa kita cakap begini, ya mudah nak faham. Maknanya kalaulah kita ini belajar ilmu, mengaji ilmu 100 tahun, kemudian kita menghimpunkan kitab-kitab karangan ulama itu sehingga sampai 1000 buah, sedikitlah. Ataupun ada di antara kita yang mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku sampai 20,000 buah ataupun 20,000 tajuk, judul, kan. Tetapi adakah dengan sebab kita mengaji dan kita mengumpulkan kitab itu, kita ini berhak atau layak untuk mendapat rahmat Allah? Itu soalannya. Soal Allah dia tanya begitu. Kalau kamu belajar 100 tahun dan mengumpulkan 1000 buah kitab, adakah kamu itu orang yang berhak dan juga layak untuk mendapat rahmat Tuhan? Jadi Imam Ghazali kata kamu tak layak. Kalau kamu belajar 1000 tahun pun mengumpulkan kitab 100 buah ataupun 100,000 buah kitab pun, tapi kamu belum lagi layak untuk mendapat rahmat Tuhan. Selagi mana? Selagi kamu tidak beramal dengan pengajian kamu dan juga isi-isi kandungan yang terkandung di dalam kitab-kitab itu. Sebab itu disebut ini melainkan dengan amal. Apa maksud melainkan dengan amal? Maksudnya begini, yakni dengan amal segala apa yang kita pelajari, kan? Dan dengan kita beramal dengan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab itu, barulah kita ini layak dan juga berhak untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita ini layak untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita ini layak mendapat balasan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita ini layak mendapat keselamatan daripada segala ketakutan, kan? Ya gitu. Sebab tu tuan-tuan dan hadirin sekalian, kan, kita sebab kalau tuan-tuan tengok di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut jazaan bima kanu ya'lamun. Ada ke tidak? Cuba tuan-tuan cari satu persatu ayat sebaik demi selain. Tuan-tuan jumpa ada ayat ini, jazaan bima kanu ya'lamun. Kalau jumpa, abang kat saya dalam surah mana, ayat berapa dan berapa tempat di dalam Al-Quran. Siapa di antara tuan-tuan yang ahli Al-Quran? Jawabnya tak ada. Sebab jazaan itu maksudnya sebagai balasan. Jazaan bima kanu ya'lamun, mana balasan dengan apa yang mereka itu tahu. Dan yang ada dalam Al-Quran dua. Pertama, Tuhan sebut jazaan bima kanu yaksibun. Dan satu lagi,
Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang mereka itu usahakan, sebagai balasan di atas apa yang mereka itu amalkan. Tidak ada ayat dalam Al-Quran sebut jazaa'an bima kanu ya'lamun, sebagai balasan atas apa yang mereka itu mengetahui. Maknanya kalau kita belajar, kita tahu, tapi kita tidak usaha beramal. Kalau kita belajar 1000 tahun pun, 100 tahun pun, dan kita menghafal 1000 buah kitab pun, kalau kita tidak beramal dengan apa yang kita pelajari itu, tidak ada apa-apa balasan. Tuhan nak balas di atas apa yang kita usahakan, yang 1000. Tuhan nak balas di atas apa yang kita amalkan, yang malu. Jadi jangan kita suka kata, oh aku belajar lama dah 100 tahun, aku menghafal 1000 buah kitab, atau aku menulis, mengarang, menyusun 1000 buah kitab. Jadi aku ni orang yang layak dan juga berhak mendapat rahmat daripada Allah, mendapat keridaan Allah, mendapat balasan dengan syurga Allah, mendapat keselamatan daripada segala ketakutan, yaitu mendapat as-salamah minal makhawif. Jadi tuan-tuhan, untuk kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ridha Allah, dan juga mendapat balasan dengan syurga Allah, dan juga mendapat keselamatan daripada segala ketakutan, yaitu dapat tidak dengan beramal. InsyaAllah dengan beramal kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, coba tuan-tuan tengok, kita kait sikit dengan isu masa atau perkara yang berlaku sekarang ini kan. Kalau kita tengok apa sebab datangnya COVID-19, bala musibah ini. Sebabnya coba kita perhatikan dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terus sebutkan timbulnya kerosakan, kebinasaan, kemusnahan di daratan dan juga di lautan, ialah dengan sebab tangan-tangan manusia. Apa maksud tangan-tangan manusia? Yaitu dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia, yaitu apabila manusia ini tinggal beramal dengan perintah Allah, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia itu melanggar larangan Allah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu rahmat akan turun atau musibah yang akan turun. Jawab, musibah yang akan turun, bukan rahmat Allah yang akan turun, sebaliknya musibah. Sebab kita apa? Kita telah meninggalkan perintah Allah, kita melanggar perintah larangan Allah, dan juga kita meninggalkan perintah Rasulullah dan melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu puncanya. Ini kita mengikut satu muktasiran.
Kalau kita mengikut satu tafsiran lagi yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar dia mentafsirkan apa makna fasad fil barri, apa makna fasad fil bahri, kerosakan di daratan dan kerosakan di lautan. Apa maksud? Coba kita lihat, kan? Zahara al-fasadu fil barri wal bahri, timbulnya kerosakan, kebinasaan, kemusnahan, kehancuran, kan? Di daratan, darat itu maksudnya lidah. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan al-barri bimana al-lisan, lidah. Dan lidah kita adalah di antara sebab dan punca kebinasaan. Tengok banyak orang cakap bohong dengan sebab lidah binasa. Banyak orang cakap yang haram, mengumpat orang, memfitnah orang, mempelengking orang, menghina orang, memperkecilkan orang, menceritakan keaiban tepikan orang lain. Lidah, kan? Dengan lidah juga timbul kebinasaan. Mana? Dengan lidah kita ini orang tadi cakap benda-benda yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Banyak. Cuma tuan-tuan tengok, kita tiap hari kita bercakap sehari berapa kali. Kajian, kata setengah kajian, kita bercakap sehari 3,000 perkataan. Dalam 3,000 perkataan, cuba kita ukur. 3,000 itu banyak baik ke banyak jahat? Jawabnya tentu jahat banyak daripada kebaikan. Berapa kali kita mengucap subhanallah? Berapa kali kita berzikir subhanallah Allah? Hitung sehari semalam tak sampai 1,000 pun. 2,000 lagi kita bercakap. Cuma kita tengok di situ supaya kita muhasabah, membersihkan dan menyucikan pada diri kita sendiri. Kan? Itu benda-benda kosong, omong kosong. Tak kira lagi benda itu hati, yakin kita dapat faham, lepas daripada dosa. Baik, itu ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ditafsirkan al-barri, laut daratan, itu maknanya lidah. Seperti pembaca kita ada sebutkan, kerana lidah binasa, anggota badan binasa. Kerana lidah badan binasa. Itu fasad, kebinasaan, kerosakan. Baik. Dan Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan zahara al-fasadu fil barri wal bahri. Bahri itu lautan. Lautan itu apa maksud? Maksudnya hati. Hati. Timbulnya kerosakan di atas muka bumi ini, kebinasaan, kemusnahan, musibah, malapetaka, bencana dan sebagainya. Dia bagi nawaibud dahri. Segala musibah, malapetaka di atas dunia, puncaknya dua benda ni ya. Lidah kita dan hati kita. Itu sebabnya lidah kita dan juga hati kita. Hati kita lalai daripada Allah. Hati kita kuat cinta pada dunia, tidak cinta pada akhirat. Di sini puncaknya fasad.
kerosakan, kemusnahan. Kan? Coba kita kaji balik. Itu musibah datang kepada kita. Maka musibah ini datang tuan-tuan. Bukan Tuhan benci pada kita, tapi Tuhan sayang. Sebab itu di belakang ayat itu Allah Ta'ala sebut Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu manusia kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dengan bertaubat daripada dosa lidah, dosa hati. Kita kembali kepada Allah dengan istighfar. Kita kembali kepada Allah dengan buat taat, ibadat. Kita kembali kepada Allah dengan at-taqarrub, mendekatkan diri, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tuan-tuan tengok kan, masa COVID ni kita duduk di mana? Duduk di rumah banyak, baca Quran, berzikir, bersalawat, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji dalam kaedah bahasa Arab, la'alla dibagi apa? Lintaraji, maknanya harap-harap. Dan tetapi kaedah tafsir la'alla pada kalam Allah mana lintahaqquq, tahaqquq maknanya pasti, tetap. Kan pasti dan tetap manusia yang ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok. Sebab tu bila datang COVID, banyak orang kita rasa takut kat COVID, maka dia dekatkan dia kepada Allah. Dia takut kat COVID kan, nak keluar tak berani, dia banyak berdoa, ya Allah angkatkanlah bala, ya Allah jauhkanlah bala COVID ni daripada aku dan keluarga aku. Tengok, la'allahu birja'un, itu hikmah, itu satu rahmat. Maknanya apa? Dengan beramal maka baru mustahak dan patut kita mendapat rahmat Allah, mendapat ridha Allah, mendapat balasan syurga Allah, dan juga dengan beramal akan salamah minal makhawif wal mahalik, akan mendapat keselamatan daripada segala ketakutan dan kebimbangan, akan mendapat keselamatan daripada mahalik, daripada segala kebinasaan. Kan? Ini rahsianya. Baik, sebab itu Imam Ghazali dia kata begini. Dia kata, wahai anakku, kalau engkau belajar 100 tahun pun, kalau engkau hafal 1000 kitab pun, tapi kalau engkau tidak beramal, engkau tidak berhak untuk mendapat rahmat Allah, ridha Allah. Maknanya kalau nak orang jadi orang yang berhak mendapat rahmat Tuhan, mesti kena beramal dengan apa yang kamu pelajari. Itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita ini jangan tinggal kuliah tiap-tiap malam, dan beramal pun kita mesti tiap-tiap malam. Jangan kita kuliah kan maghrib, kuliah lepas subuh, kuliah puasa, tapi satu pun tak beramal, tak jadi ya. Tekan ngaji saja tak beramal, tak jadi. Jadi kita beramal walaupun sedikit, supaya kita ini masuk di dalam kategori orang yang beramal. Kita beramal walaupun satu kali, maka masuk dah kita ini dalam kata orang yang beramal. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi sebut, kalau kita dengar atau kita belajar satu ilmu, kemudian kita fahami satu kali saja, contohnya kita tak dan fahami banyak kali, maka kita ini dikategorikan sebagai orang yang sudah beramal dengan ilmu yang kita pelajari.
cukup sekali pun tak apa. Tapi kalau beramai berkali-kali dan berterusan, berpanjangan sampai mati, lagi baik, lagi bagus. Kan? Gitu. Baik. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam memperkuatkan kata-kata dia ini, tak pula kita kata, hei Imam Ghazali, engkau kata macam ni, mana dalil, mana bukti, mana hujah. Maka Imam Ghazali dia datangkan dalil. Dia kata seperti firman Allah Ta'ala. Ini dengan jawab dalil, yaitu dalam surah An-Najmi ayat 39. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Kita baca sikit-sikit supaya dapat letak baik. Dan jadi kalau nak baca lancar, jadilah wa laysa lil insani illa ma sa'a. Al-ayata, maknanya ayat itu sambung baca lagi. Jadi kita berkala dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Najmi ayat 39. Apa maksud? Tengok. Artinya firman Allah Ta'ala, dan bahawa tiada ada bagi manusia, jadi bagi seseorang itu, melainkan barang yang di jalan akan dia. Tak akan pula barang yang di jalan akan dia. Tentu jadilah sikit di bawah itu, melainkan barang yang diusahakan akan dia. Usaha itulah maknanya amal. Baik. Jadi ayat ini kalau kita nak bincang panjang, jadi panjang. Ayat ini setengah ulama kata ayat ini mansukh. Bagi ayat ini dinasahkan. Kan? Itu kalau nak bincang panjang, kita bincang sikit saja lah. Ayat ini dibagi ayat mansukh. Ayat ini dinasahkan. Kan? Maksudnya gini, artinya apa? Ayat ini ceritakan kepada kita bahawa seorang itu dia akan dapat faedah ataupun dapat balasan, kan, atas apa yang dia usahakan. Maknanya kalau dia usaha yang baik, maka dia dapat balasan baik. Kalau dia usaha yang tidak baik, yang jahat, maka dia akan dapat balasan tidak baik juga. Di situ, kan? Maka dapat faham daripada ayat ini, maknanya kalau usaha orang lain dia dapat dah. Kalau kita dapat faham ayat ini, maknanya kalau orang lain usaha buat kebaikan kepada kita, maka kita tak dapat. Itu yang kata ayat ni Rasulullah ni. Contoh macam yang mana? Ibu bapa kita mati. Jadi ada apa yang dia berusaha ketika dia berhidup tu, itu saja dia dapat. Lepas itu doa anak yang soleh, ataupun orang bagi kebajikan orang lain buat kebajikan setelah dia mati, dapat ke tak dapat? Tak dapat. Kalau ikut ayat ini, tidak ada bagi seorang itu melainkan atas apa yang dia usaha. Kalau dia usaha, dia dapat. Kalau orang lain usaha untuk dia, tak dapat. Jadi, kalau mengikut zahir ayat ini, batu ulama tafsir kata ayat ini mansukhah, dinasahkan. Mana nasikhahnya? Yang menasahkan ayat ini, ialah hadis sahih, yaitu riwayat Imam Muslim. Kan hadis yang masyhur, tuan-tuan, dengar selalu dan kadang-kadang baca selalu, yaitu hadis iza mata ibnu Adam wa fi riwayatin iza mata al-insan an inqata'a amaluhu illa min thalathin.
sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seorang manusia itu mati, maka terputuslah pahala amalannya kecuali yang terputus tinggal sedekah jariah dan wakaf. Ilmunya dia ambil manfaat dengan dia ajar orang lain, dia tulis kitab atau dia sebarkan dakwah, kemudian orang beramal dengan ajarannya, kan? Atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Jadi di sini dapat kita faham bahawa amalan-amalan orang lain sampai kepada dia. Ini masuk dalam kaedah yang dipanggil apa? Nasakh dan kitab dengan sunnah, atau bagi kaedah usul fiqh dalam bab nasakh. Dia bagi naskhul kitabi bis sunnati, nasakh Al-Quran dengan hadis. Itu kalau kita nak bincang panjang. Tapi Imam tadi dia bukan nak bincang benar tu. Dia nak bincang nak kepada kita apa? Seorang itu akan dapat manfaat, akan dapat faedah dengan amalan dia. Bila dia beramal, maka dia dapat faedah. Mana yang dia tak beramal, dia takkan dapat apa-apa faedah. Itu asal perbincangan. Baik. Kita tengok lagi. Dia wamai lagi ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat nak mentakidkan, nak membuatkan lagi atas dakwaan dan juga kata-katanya itu bahawa seorang itu tidak akan dapat rahmat Tuhan, redha Tuhan, balasan syurga daripada Tuhan, melainkan dengan beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Tadinya mana tengok disebut firman Allah Ta'ala lagi disebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Kan? Nanti kita baca sikit-sikit tu supaya dapat baik. Kita baca lajunya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu maklum dia bagi dalam suratul Kahfi, ayat yang terakhir sekalian, ayat last sekali dalam suratul Kahfi, yaitu ayat 110. Boleh tengok dalam suratul Kahfi. Baik. Maka cuba kita tengok terjemahannya, artinya batin firman Allah Ta'ala itu. Maka barang siapa ada yang harap bagi berjumpa Tuhannya, itu kita buat cantik sikit. Maksud berjumpa Tuhan, yang ini berjumpa rahmatnya dan ridhonya, dan dapat memandangnya di dalam syurga. Sebab ulama tafsir bertafsir gini, faman kana yarju liqa'a rabbih ay liqa'a rahmatihi wa ridhanihi wa ru'yatihi fil jannah. 3 tafsiran. Siapa yang harap berjumpa, yang bertemu Tuhannya, yang bertemu rahmat Tuhannya, bertemu ridha Tuhannya, dan juga dapat melihat Tuhannya di dalam syurganya. Jadi apa Tuhan kata? Siapa yang harap nak itu, apa yang patut dia buat? Falyamal amalan salihan, maka hendaklah beramal dia akan amal yang saleh. Jelas ayat ini kan? Baik, kita bincang sedikit secara ringkas, dan kita tak payah panjang-panjangkan sesuatu dulu.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علينا واتبع الصلاة. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal salihan, kan, yang maksudnya siapa yang harap berjumpa dan juga bertemu Tuhannya, yakni berjumpa dengan rahmat Tuhannya dan juga ridha Tuhannya dan juga dapat melihat di dalam syurganya, ini melihat Allah, Tuhan kata maka hendaklah ia beramal akan amal yang saleh. Itu jelas. Maknanya seolah-olah Tuhan kaitkan begini, kalau mu nak dapat rahmatku, syaratnya beramal saleh. Kalau kamu nak redaku, syaratnya beramal saleh. Kalau mu nak tengok zat aku di dalam syurga aku, syaratnya beramal saleh. Jadi Tuhan tak kata gini, oh mu nak dapat rahmatku, kena mengaji 100 tahun, kena hafal 1000 buah kitab. Tak? Kita kata gitu. Oh kalau kau nak redaku, kena belajar 100 tahun, hafal 1000 buah kitab. Tak? Bukan begitu. Tuhan tak bersyarat macam tu. Kalau Tuhan kata, oh kalau kamu nak masuk dalam syurga aku, nak tengok zat aku dalam syurga aku, syaratnya kamu kena belajar 100 tahun, hafal 1000 kitab. Adakah Tuhan buat syarat gitu? Tak. Syaratnya amal saleh. Falyamal amalan salih. Baik.
Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, apa yang tuan-tuan paham daripada berharap? Harap. Takutnya harap tertiarkan bahasa kita semua. Jadi kita katakan, kita aku harapkan tertiar. Apa maksud harap tertiar? Tak dapat maksud, tak dapat tujuan apa yang kita nak, tak dapat, tak berhasil. Sebab apa? Sebab harapan tadi tidak disertakan dengan buat kerja. Contohnya gini, seperti kita harap nak jadi kaya, tapi kita tak buat kerja usaha ke arah kekayaan. Adakah akan dapat kekayaan? Tak. Itu namanya angan-angan. Seperti juga seorang itu dia harap nak jadi alim, tapi dia tidak berusaha mengaji. Adakah dia akan jadi alim? Tak. Kan? Tak. Begitu. Seperti seorang yang sakit, dia harap sembuh sakitnya, tetapi dia tidak berusaha berubat dan makan ubat. Adakah harapan sembuh? Tak ada harapan sembuh. Biaskanlah, katakanlah dengan kataan-kataan yang lain lagi. Kan? Sebab itu kalau kita belajar dalam kitab hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari dipanggil Al-Hikam Al-Athaiyah. Syekh Ibnu Athaillah kata bahawa ar-raja ma qaranahu al-amalu wa illa fahiya umniyah. Harapan itu mesti diperikutkan, mesti disertakan dengan amal. Seperti kita harap nak jadi alim, mesti kita kena usaha belajar. Seperti kita harap nak jadi kaya, mesti kita kena berusaha bekerja kuat. Atau seumpamanya pada adalah seperti kita harap orang kita sakit, kita harap nak sembuh, mesti kita kena makan ubat, usaha ubat, makan ubat, insya-Allah ada harapan sembuh. Kalau kita harap saja tapi tidak diberikutkan dengan amal, maka itu namanya umniyah. Apa itu umniyah? Umniyah maknanya angan-angan. Maka kata ulama, al-umniyah maniyah. Angan-angan itu mati. Apa makna mati? Tak akan berhasil maksud dan juga tujuan apa yang kita harapkan. Kan? Maka demikianlah tuan-tuan. Kalau kita harap nak masuk syurga Allah, amal. Kalau kita harap nak dapat rahmat Allah, mesti beramal. Kalau kita harap nak dapat ridha Allah, juga mesti beramal. Ini maksud daripada ayat ini. Jadi macam tadi, amalan tu penting. Kalau kita harap COVID-19 akan hilang, tuan-tuan teruskan amal dan terus ikut SOP. Ini dengan isu sekarang. Kan sebab ikut SOP itu kan untuk kita nak menghentikan apa? Talian COVID kan, COVID kan. Ada sebab tu sampai kita sekarang ini disuruh lagi ada PKP kan, pemulihan tu sampai 31 Ogos kan, hari merdeka, insya-Allah kita merdeka daripada COVID. Kena ikut SOP ya. Dengan macam masjid kita buat kan. Ni pun kalau nak ikut, tak ikut semua ni. Sebab apa? Jarak 1 meter, ni bukan ada 1 meter. Tak apalah, jarak juga kan, asalkan jarak. Bahawa ada harapan, sebab harapan itu diikutkan dengan amalan, dengan usaha,
InsyaAllah ada harapan kita boleh memutuskan COVID-19 ni. Kena ikut SOP yang SOP. InsyaAllah lah. Apa benda apa? Kan? Jadi itu untuk kita dengan isu. Maka kita tengok lagi dia sebut. Imam Ghazali dia wamai lagi pula ayat-ayat yang lain dia sebut. Jaza'an bima kanu ya'malun. Jaza'an bima kanu yaksibun. Itu ayat surah Taubah ayat 82. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu ayat surah Al-Kahfi ayat 107. Jadi semua ayat itu kalau kita tengok artinya perbalasan dengan barang yang adalah mereka itu beramal, mereka itu perbalasan dengan barang yang adalah mereka itu usaha, mereka itu tengok semuanya balasan ni atas amalan, atas usaha. Kalau kita amal yang baik, maka dibalas dengan baik. Demikianlah juga kalau kita usaha kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan. Begitu sebaliknya. Mudah cakap kata ulama, idza khairan fa khairun wa syarran fa syarrun. Jika baik, maka baik. Jika jahat, maka jahat. Dia cakap ringkas. Maksud jika amalan yang dikerjakan itu baik, maka balasannya baik. Jika amalan yang dilakukan itu jahat, maka balasannya adalah jahat. Kata ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan ikut jenis amal. Kalau jenis amal itu baik, balasan dia baik. Kalau jenis amal itu jahat, maka balasannya jahat. Dan itu secara ringkasnya. Semuanya amalan itu ada rahmat. Mari kita baca lagi. Kan? Dia sebut ni mudah ni. Dia kata dan bahawa mereka itu yang telah percaya. Tuan-tuan, kenapa betul sikit kitab tu? Dia tulis itu apa? Bahawa mereka itu yang telah percaya. Kan? Dia tulis itu percaya. Yang betulnya percaya. Sebab dia terjemah daripada innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang percaya, mereka itu ada tulis itu percaya. Jadi kita betulkan sedikit yang betulnya ya percaya. Beriman itu maknanya percaya. Bahwa mereka itu yang telah percaya, mereka itu dan beramal, mereka itu akan segala apa yang soleh adalah bagi mereka itu syurga Firdaus tempatnya. Tengok, kalau kita nak masuk dalam syurga Jannatul Firdaus, maka syaratnya di sini kena ada dua. Pertama, kena beriman. Yang kedua, kena beramal. InsyaAllah, maulah dapat masuk Jannatul Firdaus. Kan, jadi syurga Firdaus ini ialah syurga yang tertinggi, yang termewah sekali. Yang ada di dalamnya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam syurga Firdaus itu ada satu kedudukan yang istimewa untuk Rasulullah sahaja, iaitu kedudukan yang bernama Al-Wasilah, yang kita dah baca doa selepas azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah. Wasilah itu satu tempat khusus di dalam Jannatul Firdaus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak masuk kita kena beriman dan beramal dengan amal soleh. Boleh. Baik.
Kita tengok sampai station, baca laju sikit. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا. Ayat dalam surah Al-Furqan ayat 70. Artinya maka menggantikan kemudian daripada mereka itu beberapa ganti telah mensia-siakan mensia-siakan mereka itu akan sembahyang dan mengikut mereka itu akan syahwat, maka lagi akan berjumpa mereka itu sesat, melainkan mereka yang telah taubat ia dan percaya ia. Itu satu lagi, bukan percaya dan percaya ia dan beramal ia akan amal yang saleh. Tengok sebut amal saleh. Maka dengan amal saleh tadi, maka bermula mereka itulah masuk syurga dan tiada saleh mereka itu akan sesuatu. Jadi semua ayat-ayat yang kita baca tadi daripada ayat wa laysa lil insani illa ma sa'a sehingga sampai ayat yang belakang tadi jelas membuktikan kepada kita bahawa untuk berhak mendapat rahmat Allah, perintah Allah, balasan syurga Allah dan juga mendapat keselamatan daripada segala ketakutan dan juga kebinasaan ialah dengan beramal soleh. Betul, kita ni sepatutnya dalam duduk keadaan musibah begini ni kena banyak bertawal, banyak beristighfar, banyak beramal soleh, barulah rahmat Ta'ala akan turun. Bila rahmat turun, bala muslim terangkat, hilang COVID-19 hilang. Dan jadi bacakanlah, teruskanlah beramal, sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat, dan kelas-kelas pengajian, majlis-majlis ilmu dan juga majlis zikir, teruskan walaupun dalam PKP. InsyaAllah dengan kita terus beramal ini, pada musibah akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita sudah menjadi orang yang berhak mendapat rahmat Tuhan dengan sebab amalan soleh. Situ dulu itu nasihat Imam Ghazali. Jadi kesimpulannya maknanya apa? Ilmu tidak memberi faedah, tidak memberi nafas kalau tidak diamalkan. Jadi ilmu mesti diamalkan, barulah ada faedah dan nafas. Kalau tidak, dia akan menjadi mudarat balik ke atas kita. Dan sekadar gitu dulu yang kita perlu kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan wasiat dan juga pesanan oleh Imam Ghazali ini dapat kita amalkan supaya kita ini mendapat rahmat Tuhan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmatika wa syuru alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman
مشكورا وتفرقا برحمته تفرقا حسنا مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.狒狒。